Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang ke majlis penutupan showcase IDUP 3053, Teknologi untuk Pengajaran dan Pembelajaran, dan IDUP 3053I, Teknologi for Teaching and Learning secara siaran langsung dalam talian. Biji selasih boleh dimakan, menjadi perisa sedap terperi. Selamat datang, kami ucapkan. Semoga majlis tambah berseri. Yang berusaha Encik Muhammad Khadri bin Fazil Rahman, Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Yang berusaha Encik Muhammad Zaki bin Jamaluddin, Penyelaras Kursus IDUP 3053 dan 3053I. Pensyarah kanan Grade Khasi, Dr. Abdul Hadi bin Maddawi, Pengerusi Program Encik Abu Kasim bin Ali Musa, para pensyarah dan siswa-siswi IPG Kampus Ipoh sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama secara dalam talian pada hari ini untuk menyempurnakan majlis penutupan showcase IDUP 3053 dan IDUP 3053I. Bagi memberkati majlis pada pagi ini, marilah sama-sama kita mengaminkan bacaan doa. Untuk itu, majlis mempersilakan Saudara Muhammad Arif Akmal bin Muhammad Asri dari unit V12 untuk memimpin bacaan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka khallaqul azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innal barul jawadul karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kerahmatan, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran, Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karim ya Rahim, cucurilah rahmat dan rahimu ke atas majlis perasmian penutupan showcase IDUP 3053 dan IDUP 3053I Unit V Semester 3 yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alul lima yurid, kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami pada hari ini, dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari buat taat kepadamu. Kepadamu jugalah kami serah segala urusan kami. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Saudara Muhammad Arif Akmal atas bacaan doa itu tadi. Duduk sekawan gadis rupawan, berbual bicara tambah ceria. Acara diteruskan dengan ucapan, tampillah tuan, mulakan kata. Seterusnya, majlis mempersilakan Yang Berusaha Encik Muhammad Zaki bin Jamaluddin, Penyelaras Kursus IDUP 3053, 3053I untuk memberikan ucapan. Majlis mempersilakan. Terima kasih saudara dan saudari pengacara majlis.
Yang berusaha Encik Muhammad Qadri Fazil Rahman, Timbalan Pengarah IPG Kampus Ipoh. Yang berusaha Tuan Haji Zain Hazmi bin Zain Bahrin, Ketua Jabatan Teknologi Pendidikan dan Multimedia. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah kurnianya yang mengizinkan kita berhimpun hari ini secara maya dalam majlis penutup showcase tugasan 3 EDUP 3053 yang diadakan buat julung-julung kalinya ini. Terlebih dahulu saya selaku penyelaras khusus EDUP 3053 Jabatan Teknologi Pendidikan dan Multimedia merakamkan ucapan ribuan terima kasih serta mengalu-alukan kehadiran Yang Berusaha Tuan Timbalan Pengarah serta hadiran sekalian ke majlis penutup showcase tugasan 3 EDUP 3053 ini. Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan ribuan terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Ketua Jabatan Teknologi Pendidikan dan Multimedia Tuan Haji Zain Hazmi bin Zain Bahrin dan semua ahli jawatankuasa showcase yang terdiri daripada pensyarah dan pelajar kerana telah berusaha dan memberikan komitmen yang amat baik dalam menjayakan showcase ini. Walaupun segalanya telah dijalankan sepenuhnya secara dalam talian. Alhamdulillah. Berkat kerjasama dan usaha dari semua, showcase ini telah berjaya dilaksanakan mengikut jadual. Untuk makluman Tuan Timbalan Pengarah dan hadirin sekalian, objektif dia diadakan showcase ini adalah untuk memenuhi syarat kerja khusus tugasan 3, di mana setiap pelajar dikehendaki membuat pembentangan secara berkumpulan tentang perancangan reka bentuk pengajaran dan pembelajaran menggunakan langkah-langkah dalam model Azure. Pelajar wajib menggunakan laman web yang telah dibina dalam tugasan 1 sebagai alat bantuan mengajar dalam perancangan tersebut. Sebanyak 133 kumpulan pelajar dari 373 orang unit B1 hingga unit B18 telah membuat pembentangan dalam showcase ini, di mana setiap pembentangan dibuat secara selari dalam bilik-bilik maya berdasarkan jadual yang telah disediakan dan dikendalikan oleh pensyarah setiap unit. Pensyarah dari lalai unit B yang mengajar khusus EDUP 3053 dipelawa untuk menyertai sesi showcase tersebut berdasarkan jadual pembentangan yang telah disediakan. Bagi merancangkan lagi showcase ini, hadiah-hadiah disediakan dalam 2 kategori, iaitu hadiah pembentangan kumpulan terbaik setiap unit dan hadiah pembentang terbaik keseluruhan unit V. Setiap kumpulan yang dicalonkan dipilih oleh pensyarah setiap unit dan pemenang ditentukan secara undian terbanyak. Kepada pemenang saya mengucapkan syabas dan tahniah, dan kepada yang tidak berjaya, sebenarnya anda juga telah berjaya kerana telah dapat menghasilkan apa yang objektif khusus ini harapkan. Setiap pelajar juga diberikan sijil penyertaan showcase. Hadirin yang dihormati sekalian, khusus EDUP 3053 Teknologi untuk Pengajaran dan Pembelajaran merupakan khusus yang melatih pelajar untuk mengaplikasikan kemahiran pelbagai teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran serta dapat menguasai kemahiran merancang, memilih, menghasil dan menilai media pengajaran dengan cekap. Setiap kali kursus ini ditawarkan, pelajar akan didedahkan kepada pelbagai teknologi terkini, khususnya dalam pelaksanaan kerja khusus seperti penghasilan bahan multimedia, apps pembelajaran menggunakan telefon pintar, dan pada semester ini, pelajar unit B dikehendaki membangunkan laman web yang laman web pembelajaran secara interaktif bagi satu topik kecil dari subjek meja. Bagi memperbagaikan topik laman web, setiap kumpulan telah ditetapkan subjek dan tajuk bagi tahun tertentu oleh penyelaras unit supaya tidak akan berlakunya pertindahan tajuk yang sama. Dan ini sudah tentunya menjadikan laman web yang dibina mempunyai senarai tajuk yang lengkap, dan ini boleh dijadikan bahan rujukan oleh murid-murid, malahan oleh guru-guru di sekolah untuk digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Untuk membangunkan laman web, pelajar mesti melalui satu proses yang sistematik berdasarkan langkah-langkah dalam model AD, di mana setiap langkah mesti difahami dan dipatuhi bagi menjamin kualiti dan keberkesanan laman web ataupun bahan multimedia interaktif sebelum ianya boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Latihan yang diterima dalam menggunakan model AD ini diharapkan pelajar dapat menggunakannya untuk membina lain-lain bahan pengajaran dan pembelajaran di masa-masa yang akan datang.
Bagi menjadikan laman web tersebut sangat berkesan dan bermaklumat, pelajar juga harus melengkapkannya dengan 5 elemen multimedia seperti teks, visual, audio, video dan animasi supaya kandungan pembelajaran dapat disampaikan dalam pelbagai bentuk bagi meningkatkan minat dan kefahaman murid ataupun pengguna sasaran. Justru itu, bagi menyediakan 5 elemen multimedia tersebut, pelajar pula haruslah menguasai pelbagai aplikasi khusus bagi menghasilkan elemen multimedia tersebut, seperti Photoshop untuk menghasilkan visual, Audacity untuk editing suara, Shortcut untuk suntingan video, dan juga aplikasi berasaskan web. Pendek kata, walaupun pelajar hanya perlu membina satu laman web, tetapi sebenarnya mereka telah dilatih untuk menguasai pelbagai kemahiran teknologi secara keseluruhan. Kepada semua pelajar yang disayangi, sesungguhnya kami Barisan Pensyarah EDUP 3053 amat berharap agar semua pelajar dapat memanfaatkan segala ilmu dan kemahiran yang telah dipelajari dari kursus ini untuk memantapkan corak pengajaran setelah bergelar guru nanti. Rajin-rajinlah menuntut ilmu dan mengemaskini pengetahuan teknologi supaya anda tidak ketinggalan dalam arus perubahan, kerana teknologi kini sentiasa berubah begitu pantas. Tahun 2021 memperlihatkan perkembangan drastik pembinaan infrastruktur jaringan komunikasi generasi kelima ataupun 5G yang memungkinkan pelbagai aplikasi baru dicipta. Tahun ini juga akan menyaksikan tahap kematangan teknologi kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence, cloud computing dan pelbagai aplikasi berasaskan web sekaligus ianya diramal akan dapat memudahkan lagi tugasan harian manusia, termasuklah kita dalam bidang pendidikan. Sebelum saya mengakhiri ucapan, sekali lagi saya merakamkan ucapan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada Tuan Timbalan Pengarah kerana sudi hadir ke majlis penutup showcase tugasan 3 ini. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada ahli jawatankuasa showcase yang telah memberikan komitmen dan kerjasama yang utuh dalam memastikan kelancaran program ini. Harapan saya selaku pengaras khusus EDUP 3053 Jabatan Teknologi Pendidikan dan Multimedia agar program seperti ini akan menjadi sesuatu yang amat bermakna dan dapat dimanfaatkan oleh semua pelajar dalam mempertingkatkan pengetahuan dalam bidang perguruan. Sekian dari saya. Terima kasih. Majlis merakamkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada Encik Muhammad Zaki bin Jamaluddin atas ucapan sebentar tadi. Tak molek jika ada alu tiada lesungnya, tidak berguna jika ada dayung tiada perahunya, dan tak lengkaplah majlis jika bukan dia yang berbicara. Untuk itu, majlis dengan segala hormat mempersilakan Yang Berusaha Encik Muhammad Khadri bin Fazil Rahman, Timbalan Pengarah IPG Kampus Ipoh, untuk memberikan ucapan dan seterusnya merasmikan majlis penutupan showcase EDUP 3053I. Majlis dengan segala hormat mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengerusi majlis, Yang Berusaha Tuan Haji Zain Hazmi bin Zain Baharin, Ketua Jabatan Teknologi Pendidikan dan Multimedia, Dr. Abdul Hadi bin Makdawi, Pensyarah Kanan Grade Kasi, Pengerusi Program, Cik Abu Kasim bin Ali Musa, para pensyarah dan siswa guru yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur program Showcase EDUP 3053, Teknologi untuk Pengajaran dan Pembelajaran, dan EDUP 3053I, Teknologi for Teaching and Learning, telah berjaya dilaksanakan. Pada kesempatan ini, saya merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada semua siswa-siswi guru unit V ambilan Jun 2020 kerana telah berjaya melaksanakannya dengan kolaborasi bersama Jabatan Teknologi Pendidikan dan Multimedia.
Showcase yang dilaksanakan secara perbincangan dalam talian ini berupaya memberi peluang kepada saudara-saudari untuk mendalami bagaimana menggunakan teknologi dalam pedagogi masa kini. Seterusnya, showcase ini juga turut memperlihatkan hasil kerja siswa guru dalam menghasilkan bahan bantu mengajar yang selari dengan tuntutan pendidikan abad ke-21. Showcase sebegini juga mampu menjadi satu platform bagi meningkatkan lagi martabat pendidikan dengan memupuk minat para siswa guru untuk sentiasa memperkembangkan idea serta kaedah pengajaran yang terbaik. Melalui pelaksanaannya adalah diharapkan agar kreativiti siswa guru dapat dikembangkan demi melahirkan guru yang kompeten dan berdaya saing serta menyokong ciri-ciri guru seperti guru futuristik, persesuaian tema model guru kalis masa depan seperti yang termaktub dalam Pelan Strategik IPG Kampus Ipoh 2021-2025. Pameran yang melibatkan seluruh unit V ambilan Jun 2020 ini telah menunjukkan kesediaan dan kesiapsiagaan siswa guru dalam menempuh dunia pendidikan pada masa-masa yang akan datang. Saya, mewakili pihak pengurusan, berharap agar program ini dapat memberi manfaat kepada semua siswa guru dan saudara-saudari yang turut serta dalam program ini. Penganjur dan saudara-saudari yang menyertai program ini juga perlu sentiasa memikirkan bagaimana menerapkan elemen-elemen teknologi semasa, inovasi terkini serta kreativiti yang optimum untuk tujuan penambahbaikan program dengan menghasilkan sesuatu yang lebih berkualiti dan memberi manfaat sepenuhnya dalam amalan pedagogi. Semoga majlis ini dapat mengeratkan hubungan sesama siswa guru, juga hubungan siswa guru dan pensyarah ke arah pencapaian matlamat program. Saudara-saudari yang saya hormati, teruskan berkolaborasi dan bekerjasama dalam program-program seumpama ini untuk memupuk dan menyuburkan hubungan baik sesama kita warga IPG bagi kepentingan bersama. Semoga usaha murni ini mendapat keberkatan daripada Allah yang Maha Esa. Akhir kata, sekali lagi tahniah dan terima kasih kepada Jabatan Teknologi Pendidikan dan Multimedia yang telah terlibat dalam penganjuran program ini. Semoga penganjuran program ini dapat diteruskan pada masa-masa yang akan datang dengan penghasilan inovasi yang lebih kreatif dan bermakna. Syabas sekali lagi kepada siswa guru unit V PISMP ambilan Jun 2020 atas komitmen padu dengan mengambil bahagian secara menyeluruh dalam program ini. Dengan harapan agar kita sentiasa diberi ilham bagi menyuburkan budaya inovasi dan reka cipta melalui program seumpama ini, saya merasmikan majlis penutupan program Showcase EDUP 3053 Teknologi untuk Pengajaran dan Pembelajaran dan EDUP 3053I Teknologi for Teaching and Learning. Sekian, terima kasih. Bunga selasih di dalam taman, harum melati penyeri intan. Terima kasih ucapanmu Tuan, kekal bersemi dalam ingatan. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih atas ucapan perasmian yang disampaikan oleh Tuan Timbalan Pengarah sebentar tadi. Seterusnya, majlis diteruskan dengan pengumuman pembentangan 3 showcase yang terbaik. Sama-samalah kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada para pensyarah dan juga rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan 4 dari kelas B15 akan membentangkan laman pembelajaran yang dihasilkan pada tugasan lepas berpandukan model edit. Baiklah, pengajaran kami hari ini akan berpandukan model Azure. Sebelum itu, ingin saya perkenalkan diri dan juga rakan-rakan sekumpulan saya. Saya Siti Zakira Imana binti Zahari. Dan bersama saya. Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan saya, Nurul Izzah Atirah binti Azizul Shah dari kelas V15. Okey, baiklah, kembali bersama saya Imana. Kita akan perkenalkan kepada anda apa itu model Ashworth. Okey, mari kita mulakan dengan A. A bermaksud analisis pelajar, iaitu guru perlulah menganalisis demografi dan juga latar belakang pelajar yang menjadi kumpulan sasaran. Yang kedua ialah S. S bermaksud state the objective. Guru perlulah menetapkan objektif sebelum memulakan pengajaran berpandukan DSKP yang ditetapkan. Yang ketiga ialah select method, media and material, iaitu pemilihan bahan. Guru perlulah memilih bahan yang bersesuaian untuk digunakan sewaktu sesi PDPC. Yang seterusnya ialah U. U bermaksud utilize media and material, iaitu gunakan media dan bahan. Bahan-bahan yang telah dipilih untuk digunakan dalam sesi PDPC perlulah digunakan sepenuhnya dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Kita beralih kepada R. R bermaksud require learner and participation. Ini bermaksud guru perlulah memastikan bahawa murid-murid bersama mereka, iaitu mengikuti pembelajaran secara aktif bagi membolehkan pembelajaran berkesan. Yang terakhir ialah E, iaitu evaluate and revise, iaitu menilai dan menyemak bahan pembelajaran yang digunakan. Guru perlulah mengenal pasti apa kelebihan dan kekurangan bahan yang digunakan berdasarkan sesi pengajaran yang telah diadakan. Okey, sekarang mari kita pergi secara lebih terperinci satu persatu setiap elemen yang berada dalam model Ashworth. Kita mulakan yang pertama, iaitu A, analisis pelajar. Okey, beralih kepada slide seterusnya. Kita tengok berdasarkan laman web yang dihasilkan pada tugasan lepas, kumpulan sasaran pelajar yang ditetapkan ialah 30 orang murid lelaki tahun 6, 30 orang murid tahun 6 yang terdiri daripada lelaki dan perempuan. Murid-murid ini terdiri daripada adalah murid yang berasal daripada kelas yang kedua dari 4 kelas. Okey, tempoh pelaksanaan yang disasarkan menggunakan laman web ini adalah 30 minit dan murid-murid didapati mempunyai gadget dan juga capaian internet yang baik, membolehkan pembelajaran akseskan diri dilaksanakan. Apa itu pembelajaran akseskan diri? Mari kita sama-sama baca dan perhatikan apa yang dinyatakan di dalam. Okey, sekarang kita teruskan dengan pembelajaran akseskan diri. Apa yang dikatakan pembelajaran akseskan diri berdasarkan laman web tersebut ialah laman web yang dibina ialah suatu kaedah pembelajaran akseskan diri kerana murid mempunyai autonomi dan juga kawalan kendiri untuk melayari laman web tersebut. Murid boleh melayari laman web tersebut menggunakan sistem navigasi yang telah disediakan pada laman web tersebut. Murid boleh belajar sendiri tanpa bimbingan guru menggunakan laman web yang dihasilkan. Okay, murid juga mempunyai akses kepada sumber pembelajaran dan murid mempunyai tanggungjawab terhadap pemerolehan maklumat berdasarkan laman web tersebut. Jadi, laman web yang dihasilkan ni membolehkan murid tu belajar sendiri tanpa bimbingan guru. Okay, seterusnya ialah yang kedua. Kedua iaitu state objektif. Objektif haruslah dinyatakan berdasarkan DSKP yang ditetapkan. Iaitu DSKP kali ini adalah DSKP tahun 6 dan standard pembelajaran yang standard kandungan yang dikhususkan untuk laman web ini iaitu merumus dan mengamalkan adab terhadap haiwan dalam kehidupan seharian. Menekankan standard pembelajaran iaitu 3 standard pembelajaran iaitu menyatakan adab terhadap haiwan, menjelaskan kebaikan mengamalkan adab terhadap haiwan dan juga menganalisis perbuatan yang dilarang terhadap haiwan. Jadi, kita tengok pula standard prestasi yang ditetapkan dalam DSKP tahun 6 ini. Yang pertama, iaitu ilmu. Ilmu, murid menyatakan adab terhadap haiwan. Amalinya, murid menjelaskan dan mempraktikkan adab terhadap haiwan. Amalan iaitu murid menjelaskan dan mengaplikasikan adab terhadap haiwan dengan betul. Dan yang terakhir iaitu iltizam, murid menghuraikan dan mengamalkan adab terhadap haiwan secara bersungguh-sungguh dalam kehidupan seharian. Okey.
Yang terakhir, maksud saya yang ketiga, bukanlah yang terakhir lagi, kerana kita baru A, S dan juga S. S yang ketiga, yang kedua iaitu standard method, media and material. Kriteria ini adalah penting untuk ditekankan ketika menghasilkan ataupun dalam pengajaran itulah, sebab kriteria ini akan menentukan sama ada bahan yang kita gunakan untuk pengajaran itu sesuai ataupun tidak. Antara pemilihan kriteria bahan yang ada iaitu pertama, bahan hendaklah jelas dan tepat. Ini penting untuk membolehkan pelajar faham terhadap maklumat yang ingin kita sampaikan. Yang kedua iaitu menarik. Yang ni sangat penting kerana ini akan mengelakkan murid daripada bosan. Jadi kita kena gunakan unsur-unsur warna untuk menarik minat murid. Dan pelbagai lagi dah unsur-unsur yang lain. Yang ketiga, bahan yang dihasilkan haruslah tidak sensitif, iaitu kita tak boleh menyentuh mana-mana isu sensitif masyarakat yang lain. Ini bagi menjamin kesejahteraan rakyat dan juga murid-murid yang terdiri daripada pelbagai kaum. Yang keempat iaitu mudah dikendalikan. Bahan yang dihasilkan perlulah mudah dikendalikan untuk memastikan kelancaran proses PDPC berlangsung. Yang terakhir ialah bahan baharu. Seperti mana bahan tu perlu menarik, dia perlulah bahan yang baharu bagi mencetuskan rasa seronok dan ingin belajar dalam diri murid dan mengelakkan mereka berasa bosan dengan pengajaran kita. Seterusnya saya serahkan kepada saudari Izzah untuk menyambung pembentangan model Ashwa. Seterusnya, kita beralih kepada utilize media and materials, iaitu penggunaan bahan dan media. Penggunaan bahan dan media adalah penting kerana bahan dan media yang betul akan menentukan keberkesanan laman web yang dibina. Elemen multimedia yang diterapkan dalam laman web antaranya ialah teks. Teks merupakan salah satu media utama yang diperlukan dalam pembinaan laman web bagi tujuan penyampaian isi kandungan pembelajaran. Saiz teks yang digunakan adalah jelas dan mudah difahami oleh murid-murid. Selain itu juga, penggunaan style font adalah bersesuaian dengan isi kandungan pembelajaran. Hal ini secara tidak langsung akan memotivasikan murid-murid untuk meneruskan aktiviti pembacaan mereka menerusi laman web yang dibina. Elemen multimedia yang seterusnya adalah animasi. Animasi yang digunakan mempunyai daya tarikan yang mampu menarik perhatian dan minat murid-murid. Format animasi yang digunakan adalah Microsoft GIF Animator iaitu GIF. Penerapan animasi dalam laman web bertujuan untuk membantu dalam proses pemahaman murid-murid dalam pembelajaran kendiri mereka. Seterusnya, penggunaan video dalam proses penyampaian maklumat berupaya untuk meningkatkan motivasi dalam proses penerimaan maklumat. Kami telah menerapkan elemen video pada set induksi iaitu pada awal proses pembelajaran. Maklumat yang disampaikan menerusi video adalah mencapai objektif pembelajaran. Kelebihannya adalah mampu meraih emosi dan mengubah sikap murid-murid. Selain itu juga, ia akan memudahkan proses pengulangan terhadap murid sekiranya murid tidak menerima maklumat yang hendak disampaikan. Elemen multimedia yang terakhir adalah grafik. Penyampaian maklumat berbentuk grafik dalam laman web adalah lebih menarik dengan menerapkan unsur kreativiti dan juga keaslian. Selain itu juga, susun letak paparan skrin adalah dalam keadaan kemas, bersih dan teratur. Yang seterusnya adalah require learner and participation, iaitu tindak balas pelajar terhadap laman web yang dibina. Dari segi emosi, pelajar berasa seronok dan memberi respon yang positif selepas melayari laman web tersebut. Dari segi kognitif pula, pelajar dapat menjawab soalan ujian dengan betul iaitu ujian pasca. Pelajar memperoleh maklumat yang diperlukan menerusi laman web yang dibina untuk menjawab soalan dengan tepat. Kita pergi kepada yang terakhir iaitu evaluate and revise, iaitu menilai dan menyemak semula bahan dalam pembinaan laman web. Objektif pembelajaran tercapai iaitu kami menilai melalui ujian pasca. Keberkesanan penggunaan bahan dilihat dari segi peningkatan skor pada ujian pasca.
Dapatan ujian pasca menunjukkan peningkatan prestasi pemahaman para murid. Refleksi terhadap kelebihan dan kekurangan laman sesawang dibuat bagi tujuan penambahbaikan. Seterusnya, kita beralih pula kepada pautan laman sesawang di mana kami akan membincangkan dengan lebih terperinci terhadap laman web yang dibina. Okey, baiklah. Terima kasih Saudari Iza dan Saudari Imanah atas penerangan tentang model Azure yang digunakan untuk laman web. Okey, sekarang kita akan lihat laman web yang telah kami pilih. Laman web yang telah kami pilih bertajuk laman web Sayangi Haiwan. Okey, laman web ini telah dibina oleh Saudari Iza Atira yang menggunakan subjek pendidikan Islam, bab akhlak, iaitu adab terhadap haiwan. Okey, kita akan lihat pada halaman yang utama adalah Cikgu Izzah. Dan kita akan lihat ada animasi cikgu yang menunjukkan bahawa pelajar akan merasai adanya kehadiran guru walaupun mereka belajar secara kendiri. Okey, kita akan tengok sampai ke bawah ada objektif pembelajaran. Bila kita tekan, kita akan lihatlah teks yang digunakan adalah jelas dan nyata, dan ayat yang digunakan adalah mudah dan senang difahami oleh pelajar-pelajar. Okay, kat bawah ni ada klik butang di bawah. Maksudnya pelajar-pelajar hendaklah mengklik untuk pergi ke halaman seterusnya. Okay. Dalam laman web ini terdapat 3 bahagian, iaitu bahagian ilmu, yang di sini pelajar-pelajar akan memperoleh maklumat, dan kedua adalah berkaitan dengan aktiviti, iaitu games dan quiz. Quiz ni adalah bahagian penilaian, iaitu adanya ujian pasca atau ujian pasca. Okey, pertama kita akan tengok bahagian maklumat. Okay, bahagian maklumat, jom menyanyi. Okay, pada halaman ini, jom menyanyi, pelajar-pelajar perlu mengklik video YouTube, lagu kanak-kanak daripada Omar dan Hana. Dalam lagu ini kita akan tengok pelajar-pelajar akan dapati macam mana Omar dan Hana berinteraksi dengan kucingnya. Okay. Ini kat bahagian bawah ada gambar-gambar berkaitan dengan haiwan-haiwan yang ada, supaya pelajar-pelajar dapat gambaran macam mana rupa-rupa haiwan ni yang ada dekat dunia ni. Okay. Ada halaman kembali dan halaman seterusnya. Halaman kembali, pelajar boleh kembali kepada halaman utama ataupun meneruskan pembelajaran. Okey, pada halaman yang kedua adalah adab terhadap haiwan. Di sini adanya teks berkaitan dengan adab-adab tentang macam mana kita nak mendekati haiwan atau berinteraksi dengan haiwan dengan secara betul. Di sini juga adanya terdapat video. Video supaya pelajar-pelajar ni akan lebih menarik. Dalam video ni adanya audio, ada animasi dan ada juga teks. Dan dekat bahagian bawah adanya animasi cikgu. Okay, halaman seterusnya adalah halaman kebaikan mengamalkan adab terhadap haiwan. Dekat sini pelajar-pelajar akan dapat maklumat tentang apa kebaikan mengamalkan adab terhadap haiwan. Okay, ada video, ada animasi, ada GIF. Kat sini ada GIF gambar arnab, singa, dekat mana kawasan rimba. Okay. Ini ada teks kepada kesan adab terhadap kepada haiwan, kepada manusia dan kepada alam sekitar. Okey, seterusnya adalah halaman perbuatan yang dilarang terhadap haiwan. Sama seperti halaman-halaman sebelum ini, adanya teks, adanya animasi, adanya avatar cikgu. Seperti saya kata tadi, avatar cikgu ni bertujuan untuk bagi pelajar ni merasai adanya kehadiran guru dalam pembelajaran. Dan seterusnya adanya rumusan. Dekat rumusan ni kita akan menyimpulkan apa yang pelajar-pelajar dapat maklumat daripada laman web ini tentang adab terhadap haiwan.
Dan akhir sekali adanya aktiviti. Aktiviti ni merupakan games. Games yang untuk menyelesaikan puzzle. Okay, kat puzzle ni ada kita boleh susun. Akan betul lah. Dan apabila kita selesai saja menyiapkan puzzle ni. Salah. Sekejap dekat sini lepas selesainya pelajar-pelajar menyelesaikan puzzle, akan ada audio daripada cikgu yang merakam videonya berucapkan tahniah, anda telah berjaya menyelesaikan puzzle ini. Jadi dalam awal ini sangat menarik. Okay, dan akhir sekali adanya bahagian kuis. Kuis ni adanya ujian pasca. Ujian pasca ni bertujuan untuk melihat sama ada laman web ini berkesan memberikan membantu pelajar untuk memperoleh maklumat ataupun tidak. Semua pelajar boleh jawab. Okey, itu saja daripada saya dan terima kasih. Hadirin yang dimuliakan, marilah sama-sama kita saksikan persembahan multimedia sepanjang perjalanan showcase EDUP 3053 dan EDUP 3053I ini dijalankan.
Baiklah hadirin sekalian, kini tibalah waktu yang dinanti-nantikan oleh para peserta. Majlis diteruskan dengan pengumuman pembentang terbaik mengikut unit. Dari mana asalnya usah disusul, molek budinya menambat hati. 2-3 bicara salah tersasul, jangan disimpan di dalam hati. Saya bagi pihak majlis ingin menyusun jari 10, memohon jutaan ampun dan maaf atas apa jua kesilapan dan keterlanjuran kata yang ada sepanjang kami mengendalikan majlis ini. Oleh itu, saya sudahi majlis ini dengan lafaz yang suci. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga berjumpa lagi di lain masa. #StayAtHome, #kita jaga kita.